Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulianya kata, saya sembah pembuka bicara. Yang berusaha Tuan Mak Yusof bin Rahim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Mahat Hamidiah. Yang dihormati Encik Muhammad Kamal Azrin bin Nahrawi, yang di-Pertua PIBG SMKA Mahat Hamidiah. Yang berbahagia Al-Fadil Dr. Muhammad Al-Ihsan bin Ghazali dan Al-Fadil Dr. Muhammad An-Nurul Huda bin Ghazali selaku ahli-ahli panel forum kita pada malam ini. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Azani bin Ghazali selaku moderator forum kita pada hari ini. Yang dihormati barisan penolong kanan, ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, guru-guru, rakan-rakan dan pastinya para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi, malam ini kita dapat bersama-sama hadir dalam forum santai Ma'al Hijrah yang disiarkan secara langsung di saluran YouTube Live Pendidikan Islam Mahis. Majlis mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua penonton yang turut sama menjayakan majlis kita pada malam ini. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi menambah keberkatan dan kesejahteraan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Faris Anwar bin Muhammad Haris. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Aziz, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berkati dan rahmatilah pertemuan forum santai Ma'al Hijrah pada malam ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah pertemuan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan mengamalkannya. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, lembutkanlah hati-hati kami. Berilah kesedaran kepada kami tentang kesilapan kami. Ampunkanlah kami. Tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan kejayaan dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Suburkan hati-hati kami dengan makrifat sebenar tentang-Mu. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan tubuh badan, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat, agar kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu menghadapi sebarang dugaan yang mendatang. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara Muhammad Faris Anwar atas doa yang dibacakan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini saya menjemput yang berusaha Tuan Mak Yusof bin Rahim, Pengetua SMKA Mahat Hamidiah, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada anda pengacara majlis, anda Datuk Kulun Tunku Azhar yang berusaha, Cik Muhammad Kamal Azri Nahrawi yang di-Ketua PIBG SMKA Mat Hamidiah, dan saya hormati ahli-ahli panel Majlis Forum Santai Mahal Hijrah peringkat SMKA Mat Hamidiah 1443 Hijriah. Pada malam ini, Dr. Muhammad Al-Ihsan Ghazali, pensyarah kanan Akademik Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia. Dr. Muhammad Al-Nurul Huda Ghazali, penolong pengarah Unit Rancangan Pembangunan Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Ustaz Muhammad Azani Ghazali, selaku moderator kepada forum kita pada malam ini. Penolong kanan Hal Ehwal Murid SMKA Mat Hamidiah, rakan-rakan penolong kanan, sahabat-sahabat guru, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, serta anak-anak pintar soleh yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin limpah kurnianya, pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu program yang telah disusun atur oleh pihak sekolah bagi mengajak anak-anak dan rakan guru serta para ibu bapa semua untuk sama-sama kita menghayati kepada suatu peristiwa besar di dalam sejarah Islam, iaitu dalam usaha kita nak mengenang kembali peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW daripada Mekah juga ke Madinah. Anak-anak, para ibu bapa, rakan-rakan guru, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian. Awal Muharram ataupun Mahal Hijrah merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati akan penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perkataan hijrah sinonim dengan maksud perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Manakala dalam Kamus Dewan edisi keempat, hijrah membawa maksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Ia juga bermaksud penghijrahan perbuatan ataupun perihal berhijrah. Ramai di kalangan kita masih tidak memahami definisi hijrah secara keseluruhannya, malah membiarkan hijrah kekal dengan tafsiran yang terhad tanpa melihat dari sudut dimensi yang berbeza. Hijrah bukan sahaja perpindahan fizikal ataupun pergerakan sesuatu objek atau individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Malah ia juga merujuk kepada perpindahan ataupun perubahan fizikal dan sikap individu daripada sesuatu perkara kepada sesuatu perkara yang lain. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, sambutan tahun hijrah perlu dipahami dan dimengerti dengan sebenar-benarnya supaya kita mencapai matlamat yang sebenar, tepat dan selari dengan kehendak Islam. Apatah lagi dalam konteks hari ini, masih ramai yang tidak menyedari falsafah di sebalik peristiwa agung ini. Ia bukan sekadar memperingati peristiwa hijrah Nabi SAW dan sahabat daripada Mekah ke Madinah semata-mata. Sebaliknya, membuahkan hikmah cukup besar apabila kaum Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan. Manakala Islam mula berkembang dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Susulan peristiwa ini juga menyaksikan takwim Islam mula diperkenalkan. Sekaligus ketetapan itu penanda aras kepada kehidupan Islam sebenar, iaitu pemisahan antara hak dan batil. Anak-anak
tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hijrah sebenarnya perkara penting kan? Ia bukan sekadar pemindahan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, kerana impaknya mewujudkan. Daripada hasil penghijrahan ini juga wujudnya, impaknya sangat besar, iaitu wujudnya surah dalam Al-Quran, iaitu surah Makkiyah dan juga Madaniyah. Anak-anak yang ayahanda kasih, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, insya-Allah pada malam ini kita akan dihuraikan oleh ahli panel kita berkaitan dengan hijrah supaya lagi detail, maksudnya yang tersirat daripada peristiwa agung ini yang boleh kita contohi, yang boleh kita ambil sebagai ibrah dan juga iktibar dalam kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak dikasih sekalian, satu perkara yang lebih penting dalam peristiwa hijrah ini ialah kita perlu sentiasa hidup dengan meletakkan matlamat memelihara dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Abi bin Safah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala akan berkekalan." Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali pada kesempatan ini suka saya merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli-ahli panel kita hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ahli panel pertama, kedua dan juga moderator adalah merupakan adik-beradik. Ya, kita gabungkan 3 adik-beradik malam ini untuk berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada ketiga-tiganya. Juga terima kasih kepada pendidikan Islam, bidang pendidikan Islam dan bahasa Arab, unit Sasiah Unggul Murid, Badan Dakwah dan Rohani serta Surah Al-Hamidiyah, SMK Mat Hamidiyah di atas penganjuran forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita dalam usaha kita menzahirkan rasa kasih dan sayang yang berterusan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW di atas segala jasa baginda. Dan inilah juga sebagai satu usaha untuk kita sentiasa membuat tambah nilai dalam diri kita untuk meneruskan tanggungjawab kita, peranan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, malam ini umat Islam di seluruh dunia akan menyambut Ma'al Hijrah, menandakan mulanya tahun baru, azam baru untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat dari perspektif yang berbeza, Ma'al Hijrah merupakan satu revolusi kebangkitan Islam apabila Rasulullah bersama para sahabat mula berhijrah dari Mekah ke Madinah. Detik ini, saat ini, bermulalah kebangkitan peradaban Islam sehingga ke hari ini. Jika dahulu, Rasulullah mengubah tempat dakwah baginda demi menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, namun di era ini, perubahan dalam konteks apakah yang perlu kita lakukan? Dan persoalan yang paling penting adalah, adakah kita bersedia untuk melakukan hijrah dalam hidup kita? Segala persoalan ini akan dikupas oleh ahli-ahli panel undangan kita sebentar lagi. Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, saya ingin memaklumkan kepada para penonton, forum kita malam ini akan disusuli dengan kuis terbuka kepada semua murid SMKM Mahat Hamidiyah. Link bagi pertandingan kuis akan diberikan di akhir program. Marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati forum sehingga ke akhir majlis bagi menjawab kuis tersebut. Selain itu,
Para penonton diminta mengisi kehadiran pada pautan yang akan dikongsi beserta pertandingan mencipta slogan hijrah pada borang penilaian. Penyertaan rakan-rakan Pentas Soleh Mahat Hamidah amat dihargai. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Azani bin Ghazali selaku moderator untuk meneruskan majlis. Dipersilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ma'al Hijrah 1443 Hijrah. Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti merupakan tema Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pada kali ini. Tajuk forum kita pada malam ini berbunyi Hijrah nak ke tak nak? Barangkali penonton tertanya-tanya akan tajuk kita ini. Ia akan terjawab sebentar nanti. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya memulakan munaqasyah kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita pada malam ini. Bersama saya ada dua orang ahli panel yang barangkalinya tidak asing kepada orang yang mengenalinya. Baiklah. Ahli panel kita yang pertama, Dr. Muhammad Al-Ihsan bin Ghazali. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mesra dipanggil Dr. Ihsan. Ya. Sedikit biodata sambung daripada tadi. Doktor mendapat pendidikan ijazah pertama atau BA di Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Ya. Master di Universiti Kebangsaan Malaysia dan peringkat PhD pun di universiti yang sama, iaitu UKM. Kemudian berpengalaman dalam memberi ceramah jemputan, kuliah, forum dan juga penulis buku. Ya. Itu secara ringkasnya. Ya. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Dr. Muhammad Al-Nurhuda bin Ghazali. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lebih mesra kita panggil dia Dr. Huda. Dr. Huda. Pendidikan Dr. Huda, sekolah menengah di Ma'had Muhammadi Lelaki Kota Baharu. Juga BA, ijazah pertama dia dalam Syariah Islamiyah di Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Master Syariah di UNIZA Kuala Terengganu. Begitu juga dengan PhD Doktor dalam bidang syariah di UNIZA Kuala Terengganu. Ya? Itu dia. Dan berpengalaman sebagai guru JECOF. Guru JECOF dalam 16 tahun. Dan juga berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu ni dalam 4 tahun. Ya? Okey. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Masa diberikan kepada setiap ahli panel dalam 5 hingga 8 minit. Ya. Jadi jangan lupa para penonton murid dengar betul-betul. Kerana di akhir setiap pusingan, ahli panel ada menyediakan satu soalan bonus. Satu soalan bonus di mana hadiah disediakan dalam berupa sebuah e-book daripada ahli panel sendiri. Ahli panel. Ya. Siapa yang dapat jawab itu bertuah. Ya, para penonton yang dirahmati Allah. Baiklah, kita teruskan dengan pusingan pertama. Soalan ini saya tujukan kepada panel pertama kita, Dr. Ihsan. Ya, Dr. Ihsan, ya. Ramai tahu, bila kita sebut je Ma'al Hijrah, sudah tentu akan terbayang penghijrahan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebenarnya, kenapa diambil perkataan hijrah ini? Kenapa tak ambil perkataan usrah menjadi ma'al usrah? Ataupun perkataan asdiqa menjadi ma'al asdiqa? Ataupun sebagainya. Jadi ada tak rahsia? Sesuatu yang kita tak tahu di sebaliknya. Kita nak tahu rahsianya itu.
Silakan doktor. Baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah menukarkan malam dan siang silih berganti, sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang celik mata hatinya berfikir. Terima kasih akhuna al-kabir Ustaz Muhammad Azani Ghazali wa akhuna al-saghir Dr. Anurul Huda dan penonton muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Dalam ayat yang kita bacakan tadi menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan, telah memprogramkan dunia ini dan alam ini. Dia sering bergerak dan sering beredar. Antaranya berlakunya malam dan siang. Menunjukkan masa itu dia akan bertukar ganti. Jadi masa ini ada tiga masa. Satu masa lalu, yang kedua masa sekarang, yang ketiga masa akan datang. Jadi golongan yang bijaksana bukan golongan yang bijak sini. Tuan moderator, ada dua jenis bijak ni, bijak sana, bijak sini. Apa beza antara bijak sana dengan bijak sini? Bijak sana ni, bijak sini itu dunia, setakat di sini. Bijak sana dia nampak jauh akhirat, masa akan datang dipanggil bijak sana. Sebab tu kata Imam Ghazali, bijak sana yang paling rendah sekali, yang paling low kelas sekali, ialah orang yang mengetahui bahawa akhirat lebih baik daripada dunia. Itu paling low kelas. Sebab tu kita kena jadi golongan yang bijaksana. Jadi berhubung dengan masa tadi itu, kita golongan yang bijaksana ini mesti sedar perubahan masa ini dan kita kena pertingkatkan lagi amalan kita untuk masa sekarang dan masa akan datang. Segala apa yang kita lakukan daripada masa lalu menjadi iktibar, menjadi pedoman kepada kita. Yang betul kita nak teruskan, nak tambah lagi. Yang salah kita kena tinggalkan. Itu kita jadi golongan yang bijaksana sungguh. Dengan berlalunya masa sebegini, usia kita semakin meningkat. Orang duk sambut masuk tahun baru ni kan. Meningkat usia setahun lagi. Panjang umur, betul panjang umur. Tapi perlu kita ingat, dengan meningkatnya usia kita, dengan lanjutnya usia kita, kita semakin dekat dengan mati. Semakin dekat dengan mati itu kan waktu mati kita itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bijak sendiri sedar bahawa kita semakin menghampiri mati. Baik, itu mukadimah sahaja. Berbalik kepada soalan daripada Tuan Moderator tadi berhubung dengan hijrah ini. Sidang penonton sekalian, asalnya hijrah ni, tahun hijrah ni tidak ada asalnya. Orang dulu-dulu kalau nak hitung pun mereka hitung dengan tahun Masihi. Jadi satu ketika ni di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jadi surat-surat yang sampai kepada seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi bila sampai surat pada dia ada hanya tulis bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Sya'ban tahun bila? Tahun ni ke tahun lepas? 2 tahun yang lalu. Ataupun bila tarikhnya ni? Lalu dia mengutus kepada Sayyidina Umar berhubung dengan masalah ini. Dia beritahu Sayyidina Umar, jadi masalah bila sampai surat kepada kami ni, surat ni bertarikhnya bila? Tahulah bulan Sya'ban, tapi tahun mana? Maka Sayyidina Umar pun berbincanglah, ajaklah sahabat-sahabatnya berbincang berhubung dengan penetapan tahun ni. Jadi berbagai pandangan telah dikemukakan. Nak kira bila tahun Islam ni? Ada pandangan kata kita mula dengan tarikh Rasulullah dilahirkan, mana Maulud Nabi lah.
Yang kedua, pandangannya kita tentukan bermula tarikh mati Rasulullah. Dan pandangan ketiga mengatakan kita mula dengan hijrah Nabi. Dan pandangan inilah yang paling ramai sekali para sahabat setuju. Yang terdasar itu, Khalifah Umar bin Al-Khattab pun dia panggil dua sahabat utama dia, itu Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, bincang macam mana ni. Ramai orang setuju dengan sahabat-sahabat setuju dengan hijrah Nabi ni. Bagaimana pandangan kamu berdua? Jadi mereka berdua pun setuju. Bila setuju, maka sepakatlah untuk bermula dikiranya tahun Islam ni bermula dengan hijrah Nabi. Maka bermulanya tahun ke-17, 1 Muharram tahun 17 itu bermulalah. 17 hijrah itu bermulalah perkiraan tahun hijrahnya. Bermula daripada hijrah Nabi pada tahun 62 Masihi itu. Baik. Selepas itu mereka khilaf pula nak kira ni bulan pertama dalam Islam ni bulan apa? Ramadan ke, bulan yang paling elok ke, yang paling sesuai, atau bulan lain ke? Namun demikian Sayyidina Umar dia pilih bulan Muharram sebab bulan Muharram ni bulan yang orang ramai balik daripada Mekah buat haji. Ia sesuai sangat dia ambil kira. Maka sepatutlah sepakat. Jadi dia kira bulan Muharram bulan pertama, lepas tu hijrah Nabi tahun yang dikira bermula tahun hijrah dalam Islam. Baik. Selanjutnya kita pergi kenapa hijrah? Kenapa tak ma'al usrah? Kenapa tak ma'al sedekah? Jadi hijrah ni satu tajuk yang besar, satu tajuk yang penting yang menentukan jatuh bangunnya Islam. Kita boleh tengok dalam berbagai sudut kenapa hijrah. Tengok dari sudut politik. Sedang penonton sekalian, Islam ni agamanya benar, kita panggil dinul haq. Tapi al-haq la yakumu binafsi. Kebenaran ni tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Kebenaran walaupun dia benar, Islam ni benar betul. Tapi dia tak boleh berdiri sendiri. Kau moderator. Sedang penonton sekalian. Dia berhajat kepada apa? Jadi Islam yang benar berhajat kepada tempat. Bal yahtaj ila makan yakumu fi. Untuk dia berdiri dalamnya itu. Warijal yakumu nabi. Dan berhajat kepada orang untuk mendirikannya. Maka atas dasar itu, Islam berhajat kepada satu negara untuk menegakkan daulah Islamiyah. Jadi pentingnya wujud negara ini yang tak pernah wujud ketika di Mekah dulu kerana kita tak kuat, kerana kita lemah. Tak boleh buat macam-macam lah. Kerana bila ada negara, kita akan boleh bangunkan negara, bangunkan agama, iqamatuddin. Kita akan dirikan agama. Itu tujuan kita hidup atas muka bumi. Wasiatud dunia bih. Dan kita nak jaga dunia ni dengan agama. Macam sekarang ini, di mana-mana pun orang tak jaga dunia dengan agama, dia jaga dunia dengan akal. Itu yang diharu-biru dunia ini. Baik barat ke mana ke, semua jaga dengan akal mereka. Sepatut jaga dunia dengan agama. Iaitu Islam kempen, Islam nak. Dunia ni mesti dijaga dengan agama. Islam mesti ditegakkan. Baik, itu perlunya hijrah dari segi politik. Dari segi ekonomi, terselah juga kenapa hijrah. Sedang penonton sekalian, kalau kita perhatikan di zaman Mekah, kan umat Islam ni dhaif. Harta benda mereka dirampas. Mereka tak boleh memiliki harta. Perniagaan mereka tak boleh dijalankan. Mereka diboykot. Tak boleh urus perniagaan. Jadi umat Islam tertekan ketika itu. Bila berada di Madinah, sudah berhijrah. Tengok sekarang sudah bebas. Islam menggalakkan dalam semua aspek. Termasuk dunia pun, termasuk perniagaan pun, termasuk bisnes pun. Dan apa jua asalkan halal. Islam benarkan, Islam suruh umatnya terlibat. Maka atas dasar itu, umat Islam mula terlibat dalam dunia ekonomi dan dunia bisnes. Ada yang kaya raya. Ada jadi hartawan macam-macam lah. Tengok pentingnya hijrah itu. Kalau tidak, tak boleh. Tak ada apa. Baik, tengok dari segi sosial. Kalau kita perhatikan, di Mekah dulu, tengok di Mekah Islam tak boleh buat apa dari segi sosialnya. Tak boleh beramal ibadah, tak boleh bermasyarakat, tak boleh bersaudara. Hidup mereka awal senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, tak bebas. Sekarang waktunya, bila lepas hijrah, kita sudah ada negara, kita sudah ada saudara, kita dah ada masjid, kita boleh buat amal ibadah dengan sebebasnya, kita boleh bersaudara, dan kita boleh berdakwah menjabarkan ilmu pengetahuan. Itu hebatnya hijrah. Jadi hijrah ini, dialah sempadan, had, pemisah antara hak dan batil, hijrah. Pemisah antara kemuliaan dan kehinaan. Dulu kita terhina, sekarang kita dah mulia. Hijrah adalah pemisah antara kemenangan dan juga kekalahan. Sekarang kita dah mula menang, kita boleh berjihad, kita boleh berjuang. Dulu memang kita lemah, golongan mustad'afin, golongan yang dihina, yang dicaci, yang dibunuh, yang diseksa. Sekarang tidak lagi. Sekarang kita akan mulia. Permisah antara kuat dan juga lemah.
Kekuatan dulu kita lemah, sekarang kita dah mula kuat. Jadi itulah untuk pusingan pertama. Sebelum saya serahkan balik kepada Tuan Moderator, jadi soalan kuisnya ialah bilakah kerana Islam hijrah bermula, diperkenalkan? Bila mula diperkenalkan? Jadi boleh jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Sekian. Yang penonton yang dirahmati Allah, kita lihat terus kepada panel kita yang kedua, Dr. Huda. Bila sebut pasal sejarah, sudah pasti kita ni sebagai umat Islam, kita merujuk kepada at-tarikh al-Islami, sejarah Islam. Yang menjadi topik hangat ialah sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ke tak nak, kita ni sebagai umat Rasulullah kena ambil pengajaran, kena ambil iktibar. Jadi, yang mana satukah sirah ataupun kisah yang boleh diambil iktibar sesuai untuk pelajar sekolah masa kini nak amalkan supaya berjaya di dunia dan di akhirat. Fadhal Dr. Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang dihormati Dr. Ihsan. Yang kedua-dua ni merupakan abang saya lah. Ustaz Azani abang sulung, Dr. Ihsan abang yang kedua. Dan ada lagi lah abang yang dua orang lagi tu. Yang ketiga, keempat. Saya yang bongsu ni, anak yang kelima. Seterusnya tuan yang berusaha, tuan pengetua, YDP, PIBG, seterusnya guru-guru, murid-murid serta sidang penonton yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah. Jadi hijrah ni adalah gerakan perubahan terhadap kecundangan akidah, akhlak, tasawuf, prinsip dan falsafah yang menjelumi dunia pada ketika itu. Mengikut sejarah, masyarakat Arab ketika itu berada dalam keadaan kekufuran dari sudut akidah, kedudukan akhlak yang meruncing. Tadi panel yang pertama sebut tadi Dr. Ihsan sebut dari sudut politik, ekonomi, sosial. Dari sudut akidah pun sama, dari sudut kedudukan akhlak pun sama dan pelbagai lagi. Berlaku pada zaman dulu sebelum berlakunya hijrah ini. Jadi apabila datangnya Nabi SAW, kegelapan ini dipadamkan oleh cahaya Islam yang dibawa oleh baginda SAW. Orang yang terlibat dengan peristiwa hijrah mesti jadikan contoh teladan yang baik. Hijrah berlaku apabila Islam tidak diberi ruang untuk diamalkan di Makkah dan tidak dibenarkan untuk dilaksanakan secara menyeluruh di Makkah tersebut. Jadi Nabi ini berada di Makkah tu dalam dakwah dia selama lebih kurang 13 tahun. Dan 13 tahun ini juga umat Islam diuji keimanan mereka dengan pelbagai kezaliman dan penyiksaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dihormati Allah sekalian. Intipati asal sebenarnya hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ini adalah untuk menegakkan sebuah negara Islam yang berasaskan kepada ubudiyah yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa ini meletakkan agama Islam itu sebagai agama yang tidak terasing lagi dengan sistem kehidupan manusia termasuk sistem politik, pentadbiran, ekonomi, kemasyarakatan, perundangan negara dan seumpamanya. Dengan itu, baginda dapat merancang untuk menegakkan sebuah pentadbiran, pengurusan sistem ekonomi, pendidikan, diplomasi dan lain-lain dengan berteraskan siratullah, iaitu celupan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada soalan yang disebutkan tadi oleh moderator. Jadi apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah ini? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan sesuatu peristiwa itu sia-sia.
bahkan ada pengajaran atau ibrah di sebaliknya, bertujuan sebagai pengajaran serta panduan kepada umat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Demi sesungguhnya kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kisah Nabi-Nabi yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tapi ia mengesahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Surah Yusuf ayat 111. Jadi begitu jugalah apa yang terjadi kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan pembawa kepada kebenaran seluruh umat manusia. Banyak sirah baginda yang berlaku untuk dijadikan iktibar ataupun pengajaran untuk membimbing kita ke jalan yang benar, jalan menuju ke akhirat nanti. Jadi iktibar yang pertama yang boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah ini, yang pertama sekali patuh dan taat segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi setelah Islam tidak diberi ruang di Mekah, maka Allah Taala memerintahkan supaya Nabi dan juga para sahabat ini berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah taat dan patuh segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada pemimpin di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah, yakni Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa 59. Yang kedua, daripada peristiwa hijrah itu juga, kita boleh ambil iktibar. Yang kedua adalah sabar dengan ujian. Jadi sabar dengan ujian yang mana kita perlu sabar dengan ujian yang menimpa diri kita. Setiap orang berbeza ujian yang dihadapi. Ada orang ujiannya kesihatan. Ada orang ujiannya kekayaan. Ada orang ujiannya kemiskinan. Ada orang ujiannya dengan pangkat dan pelbagai lagi ujian yang dihadapi oleh kita. Setiap ujian itu yang kita hadapi, hendaklah kita hadapinya dengan sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah berhijrah, sesungguhnya mereka difitnahkan oleh kaum musyrik. Kemudian mereka berjihad serta bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Nabi SAW dan para sahabat diuji dengan keimanan, diuji dengan kezaliman, diuji dengan nyawa dan pelbagai lagi ujian. Kita sekarang ini diuji dengan COVID-19. Adakah kita redha dan sabar dengan ujian ini? Jadi sekiranya kita ni sabar dan redha dengan ujian yang menimpa kita ini, barulah kita ini dikira sebagai orang yang beriman. Kerana orang beriman ini tidak akan dikira sebagai beriman selagi mana tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patukah kamu manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Yang ketiga, pengorbanan.
Hijrah juga merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, iaitu meninggalkan tanah air, rumah, keluarga dan sebagainya, semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pelajar haruslah mengorbankan diri kita, masa kita, semata-mata untuk menuntut ilmu, sama ada ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Jadi setiap pengorbanan yang kita lakukan ini insya-Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu khairur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi menuntut ilmu ni juga merupakan salah satu daripada berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kerana ia merupakan syiar dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala akan merahmati bagi sesiapa yang mengorbankan diri untuk menuntut ilmu ini. Yang keempat, mendapat keredaan dan pahala. Jadi setiap amalan dan kerja buat kita ini, sama ada atas dunia ini, adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjuangan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah penting bagi kita untuk mengesahkan kita ini sama ada diterima amal soleh kita dan seterusnya diterima masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah, iaitu menegakkan Islam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh Nabi, kita sebagai Nabi semua 1400 tahun sudah pun wafat, maka tinggallah kita. Maka kita sebagai orang Islam hendaklah kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi dan beramal dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Ali Imran ayat 103. Berpegang teguh dengan agama Islam dan beramal dengan semua yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti solat, puasa, zakat, haji, berbuat baik antara satu sama lain, menjaga akhlak serta tingkah laku kita, jaga lidah kita, jaga jari jemari kita. Jadi zaman sekarang ni, di samping lidah kita kena jaga jari jemari juga. Dengan WhatsApp-nya, dengan Telegram-nya, dengan Facebook-nya dah. Kita duk naik, duk kata ke orang dan sebagainya, ni kena jaga perkara ni. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak lagi lah iktibar pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa-peristiwa hijrah. Jadi cukuplah saja untuk pusingan pertama ini. Jadi kembali kepada Tuan Moderator. Sekian. Ya, tayyib. Itu dia ya. 5 iktibar yang boleh kita ambil tadi tu. Baik, semoga kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita terus sahaja dengan pusingan yang kedua. Ya, okey. Soalan berbalik ditujukan kepada panel yang pertama, Dr. Ehsan ya. Untuk makluman kedua ahli panel, murid-murid SMKA Ma'had Hamidiyah ni terkenal dengan gelaran anak pintar soleh. Yang telah dijenamakan oleh Tuan Pengetua. Dia jenamakan anak murid ini sebagai anak pintar soleh. Jadi kalau berbalik kepada konsep hijrah ni, bagaimanakah seseorang pelajar Muslim terutamanya di bangku sekolah ni
nak dapat menjadikan hijrah ini sebagai pemangkin ke arah kemenjadian peribadi anak pintar soleh yang dikatakan anak yang nak berakhlak Rasulullah dan tak nak akhlak syaitan. Sila jelaskan. Doktor, sila. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Jadi soalan ini soal Jibril dipanggil, soal Jibril. Mal masu annahu bi'ana minas sa'il. Jadi tuan tanya tu dia tahu dah jawapannya tu. Dipanggil soal Jibril. Jadi soalan ni jawapannya ada pada soalan tu. Apakah jawapannya? Itu pintar soleh, itu pintar soleh. Jadi saya tak nak hurai ke mana dah. Saya akan hurai berkenaan dengan pintar soleh itulah. Ke arah itu. Jadi saya mula dengan ayat Quran yang berbunyi, Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jadi tentu tidak sama. Jauh bezanya orang yang pintar, orang yang reti, orang yang tahu dengan orang yang tak tahu apa-apa itu. Sangat jauh berbezanya. Jadi untuk menjadi kita ni tahu, menjadi pintar, dia kena ada ilmu. Ilmu pula, ilmu dia tak datang dengan sendiri. Dia kena usaha. Satu ketika Ibnu Abbas lepas keluar daripada selepas solat Zuhur di Masjid Nabi ni, dia nak tanya sesuatu kepada Sayyidina Umar. Dia kejar Umar tak sempat, dia kejar tak sempat. Umar masuk rumah dia tutup pintu. Jadi cintanya Ibnu Abbas dengan ilmu ni, dia tunggu Sayyidina Umar kat muka pintu dia, nanti dia tahu. Pasti asal nanti Umar akan keluar. Jadi dia akan sapu Umar ketika itu. Jadi betul sungguhlah sebelum asar tu Umar pun keluar daripada pintu rumah nak pergi ke masjid. Lalu tu jumpalah dan tengok Sayyidina Ibn Abbas ada. Kamu buat apa kat sini? Dia kata saya tunggu tuan lah. Kenapa? Nak tanya soalan. Saya kejar tuan daripada Zuhur tadi tak sempat. Tuan lari laju sangat masuk rumah. Dia kata kenapa tak panggil? Kamu tu bukan sembarang orang, kamu tu Ibn Abbas. Kalau Ibn Abbas panggil, tentu saya akan keluar. Jadi Umar ni minta Ibn Abbas panggil dia. Sepatutnya kenapa tak panggil? Ini kata-kata Ibn Abbas. Dia kata apa? Ini dengar baik-baik. Dia kata, al-ilmu yu'ta walam ya'ti. Dia kata. Ilmu itu mesti didatangi, mesti dicari. Ilmu tak datang dengan sendirinya. Ilmu tu kena susah sikit. Kena berusaha. Saya ulang sekali lagi. Al-ilmu yu'ta walam ya'ti. Ingat sampai bila-bila. Pelajar-pelajar sekalian. Saya bila guru-guru dulu ajar sekali, saya pun hafal terus ingat sampai sekarang ni. Al-ilmu yu'ta walam ya'ti. Ingat. Kali ketiga saya sebut. Al-ilmu yu'ta walam ya'ti. Ingat. Kata-kata yang hebat ini. Ilmu itu mesti dicari, mesti didatangi, dia tak datang dengan sendiri. Kita kena berusaha. Baik. Kemudian, untuk menjadi pintar, menjadi tahu ni, kita kena selalu bertanya dan jangan malu. Mereka, orang dulu kata, dia kata, syakhsani la yata'allamani abadan al-mustahi wal-mutakabir. Ada dua golongan yang tak akan pandai sampai bila-bila. Itu orang yang pemalu dan orang yang takbur. Dia malu nak tanya. Jadi jangan malu. Tanyalah apa. Cikgu tak marah, ustaz tak marah, pengetua tak marah kalau tanya. Tanyalah mereka tak apa. Jangan malu untuk bertanya. Malu tak pandai sampai bila-bila kita. Yang kedua, jangan rasa angkuh. Tak payah tanyalah, aku boleh study sendiri, aku boleh baca sendiri. Itu angkuh. Sombong. Jadi orang sombong, orang malu tak akan pandai sampai bila-bila. Buang dua sifat ini, kita akan jadi pandai, kita akan jadi bijak. Baik. Yang kedua berkenaan dengan soleh. Orang soleh. Allah berfirman, allazina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh beroleh kebahagiaan yang amat mengembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Sekarang ni kita kena jadi soleh. Soleh ni apa soleh? Soleh ni orang macam mana? Amal soleh amal macam mana? Orang soleh orang macam mana? Jadi solehkah kita? Dia soleh tak soleh nak tahunya dalam kubur nanti kita selamat ke tidak. Amalan yang kita buat tu boleh bantu kita ke bila kita mati. Jadi amalan soleh ni amalan yang boleh bantu kita bila kita mati. Tu amal soleh. Berani kita kata, semayang aku ni okey dah. Bila aku mati semayang akan bantu aku. Jamin kita. Quran aku baca Quran soleh dah rasanya. Boleh bantu. Jamin kita. Confirm ke kita? Kita tidak tahu. Jadi mau tidak mahu kita kena pastikan diri kita soleh sebelum kita mati. Pastikan soleh. Kalau tidak akan jadi keadaan kita waktu itu su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Na'udzubillah, kita minta jauh. Maka nak jadi soleh kena kuatkan iman.
usaha menambahkan iman. Kena bertaubat. Jadi punca kita tidak aktif beramal ibadah, punca kita lemah beramal ibadah kerana kita ni berdosa. Sekarang ni masuk musim amal ibadah pula. Dulu Ramadan, lepas tu kita ada Zulhijjah. Sekarang ni kita ada Muharram. Bulan amal ibadah. Jadi kita boleh ukur diri kita aktif ataupun tidak. Punca kita tidak aktif bila masuk musim-musim macam ni, ataupun bila umat Islam pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, mereka tidak aktif kerana dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa yang lampau itu, kalau kita tidak bertaubat, dia akan sekat kita, dia akan halang kita daripada kita aktif beramal ibadah. Sebab tu kena bertaubat. Pentingnya bertaubat untuk kuatkan iman, mantapkan iman kita. Kita kena istiqamah. Kena istiqamah dalam iman ini, dalam amalan ini. Baru kita akan jadi betul-betul soleh. Kemudian yang kedua, selain kuatkan iman, kena rajin beribadah. Dia tak boleh angan-angan begitu saja, kata sahaja kuat iman, tak boleh. Mesti ada bukti. Kita mesti rajin beribadah. Buat apa yang disuruh. Sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Tinggalkan apa yang dilarang, sama ada haram ataupun kalau boleh makruh sekali, sebab dia dapat pahala itu. Kena rajin beramal ibadah. Jadi kalau kita tanya solehkah kita? Sebelum terlambat, kita kena rajin beramal ibadah. Sebab tu kena kita gabung tadi, pintar dengan soleh. Tak cukup soleh saja, tak cukup pintar saja, tak cukup. Pintar macam mana sekalipun, kalau tak rajin soleh, tak rajin buat amal, tak jadi. Menyesal kita di kemudian hari, kita akan menyesal. Lepas tu nak gabung dua-dua. Kena orang bijak, ada ilmu, kena rajin beramal ibadah, dua-dua sekali. Kalau rajin tanpa ilmu, masalah juga. Takut rajin-rajin tak dapat pahala. Ataupun tak betul kita buat. Kalau tak buat, takut kita menyesal pula. Di sini penonton sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa, guru-guru, pelajar-pelajar, kita mesti rajin beramal ibadah. Pastikan kita soleh. Jangan jadi macam ada seorang anak lah, dia mati, dia meninggal asalnya. Jadi ayah dia mimpi, ni bukan hadis Nabi, ni mimpi. Mimpi seorang ayah, dia jumpa dengan anaknya, anak telah meninggal dunia. Bila dalam mimpi itu, dia tanya anak dia, wahai anak, cerita pada ayah apa yang kau hadapi di alam sana. Dia kata, kami berdepan dengan benda berat ayah. Kami berdepan dengan benda berat ayah. Dulu kami tahu, tapi kami tak buat. Kunna na'lam wala na'ma, dia kata. Kami tahu, kita tahu tapi kita buat, menyesal ya. Dia kata, wallahi wahai ayah, demi Allah wahai ayah. La tasbihatun wahidah atau rak'atun wahidah kutiba fi sahifati amali ahabu ilai min ad-dunya wa ma fiha, dia kata. Demi Allah wahai ayah. Satu takbir je, satu tasbih je, satu rakaat yang tercatat pada buku catatanku, lebih ku suka daripada dunia dan segala isinya. Masa tu bergunanya satu tasbih, bergunanya satu takbir, satu rakaat pada waktu itu. Tapi sudah terlambat, dalam kubur dah, akhirat dah, tak boleh buat apa dah. Inilah waktunya, sidang penonton sekalian, waktunya untuk kita berubah, buat perubahan, untuk kita rajin buat amal ibadah sebelum kita menyesal di kemudian hari nanti. Kemudian kita kena berkorban. Korban kehendak kita, keinginan kita dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak berkorban, macam mana kita nak dapat hasilnya? Nabi berkorban. Hijrah satu pengorbanan yang besar. Hijrah itu. Jadi apa pengorbanan kita? Kita sentiasa berdepan dengan perkara yang kita nak dan Allah nak. Jadi kita tinggalkan apa yang kita nak itu, kita pilih apa yang Allah nak. Walaupun dalam perkara yang betul-betul kita nak, tapi oleh kerana dia haram ke, Allah tak nak ke, Allah tak setuju, kita pilih hak Allah. Kita pilih kehendak Allah. Allah akan balas balik kepada kita yang lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan itu. Ini ada satu cerita. Saya sudahi dengan satu cerita. Kisah ini berlaku di Jami' Syria, di Damsyik. Seorang pelajar ni, dia lapar dalam satu majlis ilmu ni. Dia berguru. Dia sedang belajar sebenarnya di masjid guru dia, di Damsyik, masjid Jami'. Tiba-tiba dia keluar daripada majlis guru dia ini kerana lapar nak cari makanan. Maka dia lompat daripada rumah, sebuah rumah kepada rumah, sebuah rumah. Dan zaman dulu masjid dengan rumah ni dekat. Akhirnya jumpalah sebuah rumah yang ada makanan sedang dimasak.
Dia lompat masuk lah ke pintu belakang, ke pintu depan. Kalau dia masuk, tak ada orang. Satu jenis masakan katanya terung sedang dimasak. Lalu dia pun buka periuk terung itu, dia ambil terung dan masuk dalam mulut dia. Sebelum dia telan terung itu, mari ke insaf, tidakkah aku buat dia satu benda yang salah, mencuri namanya ni, benda tak baik. Insaf dia ketika tu, nak makan, nak telan dah, tak jadi. Ludah balik kat tangan, masuk dalam periuk, tutup balik, belah balik ke masjid. Ditinggalkan di kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Balik masjid, belajar baliklah. Sehingga sampai Zuhur. Lepas Zuhur tu, sementara dia menunggu, takut-takut ada guru ajak makan, ke orang lain ajak makan, ke apa. Datanglah satu rombongan ke masjid, jumpa guru dia. Satu rombongan ramai, ada perempuan, ada lelaki. Di ketua rombongan jumpa dengan guru dia, bincang pasal perkahwinan. Iaitu juga dia nak cari satu pasangan suami yang baik untuk seorang perempuan yang dibawa ini. Jadi guru ni bila wakil rombongan itu minta guru mencari lelaki yang baik untuk perempuan ini. Jadi tak ada orang lain yang ada masjid ketika itu, ada dia, pemuda tadi. Dia panggil, "Hantar mai sini sekejap." Dia mari datang jumpa guru. Guru tanya dia, "Hantar nak kahwin tak?" Guru nak bergurau dengan saya. Dia kata, "Saya ni ada apa? Tak ada apa. Siapa nak kahwin dengan saya?" Itu jangan cakap banyak. Nak kahwin ke tidak? Jadi kalau guru suruh nak kahwin, tak apalah. Lalu guru ni pun pujuk dia, akhirnya dia setuju. Berkahwinlah mereka berdua, berkahwin. Lepas tu dia balik rumah. Dalam perjalanan balik, dia pendekkan cerita, mereka balik ke rumah. Balik rumah ni, pemuda ni, dia balik dengan rombongan tadi. Pelik. Jalan-jalan macam aku pernah lalu je tadi, dia kata jalan-jalan ni. Sudah. Bila masuk sebuah rumah tu, rumah ni aku masuk. Jadi isteri tuan punya rumah tu tadinya, dia sedang masak. Memang dia dah rancang nak kahwin hari ni. Dia masak masakan special untuk suaminya. Dia pergi ke dapur, buka periuk, tuangkan periuk, tengok tu. Dia tengok terung tu dah ada orang makan. Terkejut dia, marah dia. Siapa punya kerja belum sempat aku hidangkan kepada suami aku yang tercinta, dah ada orang makan dulu. Jadi pemuda tadi yang jadi suami tadi, abang yang makan terung ni, abang makan tadi. Jadi isteri pelik kan, macam mana boleh makan dulu, sedangkan dia bawa awak balik rumah, baru kenal. Dia pun ceritalah apa yang berlaku tadi. Dia pun cerita, tengok apa yang berlaku. Man taraka syai'an lillah aw wadahu Allah syai'an khairan minhu. Sesiapa yang tinggalkan satu perkara kerana Allah, Allah akan balas balik kepada satu yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan itu. Jadi terung itu, dia tinggalkan terung kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni Allah bagi apa? Bukan setakat terung, Tuhan punya terung dapat sekali. Dua sekali dia dapat. Itu tujuannya pengorbanan. Bila kita berkorban, tinggalkan apa yang kita nak, kita pilih kerana Allah. Allah akan balas balik segala kehendak kita. Allah tak akan sia-siakan pengorbanan kita. Jadi saya akhiri dengan satu kuis. Untuk kali ini, minta tolong jawab juga. Sebutkan dua golongan yang tidak akan pandai sampai bila-bila. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Dua golongan yang tak akan pandai sampai bila-bila. Sila jawab kat bawah itu. Kembali balik kepada mereka. Wallahu'alam. Ya, taib. Subhanallah, sungguh besar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah, untuk makluman, ada satu tambahan hadiah bertuah sumbangan daripada PIBG SMKA Mahat Hamidiyah yang berupa Mi Smart Speaker with Google Assist. Tunggu siapa yang akan dapat nanti hadiah bonus ini. Baik. Ya, para penonton. Hisham bin Amir ni pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab kepada Hisham ini, dia kata akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, berbalik kepada panel Dr. Huda untuk soalan seterusnya. Kalau dilihat pada masa kini banyak sungguh gangguan-gangguan alat teknologi yang canggih, gadget-gadget yang macam-macam di pasaran. Kita sendiri pun ada. Apatah lagi dengan budak-budak, dengan pelajar-pelajar. Murid-murid ni memiliki yang maha punya dan sebagainya, lebih power. Doktor apakah ada kaedah ataupun cara nak menangani penggunaan alatan umpama ini? Allah murka ke kalau guna alatan seumpama ini?
Atau macam mana penggunaan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak pun gadget ini adalah satu keperluan hidup. Sila Dr. Huda. Sila. Terima kasih kepada Tuan moderator. Ya. Ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi dewasa ini, kita didedahkan dengan teknologi dan gadget masa kini yang canggih-manggih. Ada 4G-nya, ada 5G-nya, ada AI-nya dan sebagainya. Jadi sebenarnya teknologi ini sangat penting kepada kita. Tapi di sana ada terdapat kebaikan dan keburukan yang perlu kita ketahui dan fahami. Yang baik boleh kita ambil. Sebaliknya yang buruk itu perlu kita jauhi. Tapi bagaimana cara kita nak menjauhi perkara-perkara yang tak baik? Di sana ada beberapa kaedah lah. Pelbagai banyaklah. Tapi di sini nak sentuhlah beberapa kaedah yang boleh kita kongsilah untuk kita jauhkan daripada terjebak kepada perkara-perkara buruk yang ada dalam teknologi zaman sekarang. Dengan Facebooknya, dengan internetnya, dengan Google-nya, kita boleh search macam-macam dan sebagainya. Jadi yang pertamanya, kita perlu kukuhkan iman kita, perkukuhkan iman kita. Jadi apabila iman ni kuat, dengan keimanan yang kukuh, kita tidak akan tergugah dengan anasi-anasi yang tak baik. Sebab apa? Sebab iman kita ni kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tu kadang-kadang bertambah dan berkurang. Ziyaduhu bitta'ah wa nuqsanuhu bil maksiyah. Bertambahnya keimanan seseorang itu kerana ketaatan dan berkurangnya keimanan seseorang itu kerana maksiat. Jadi apabila iman kita kuat, kita tidak mudah terjerumus dalam perkara yang tak baik tersebut. Itu cara yang pertama, kita kena kuatkan, perkukuhkan iman kita. Bagaimana nak kuat iman? Nak kukuhkan iman kita, itu melalui amalan kita. Amalan-amalan yang boleh menguatkan iman kita. Sebagai disebut oleh panel yang pertama tadi, dengan amalan itu boleh menguatkan iman kita. Cara yang kedua, itu dengan cara kita mendekatkan diri ataupun muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dengan kita melaksanakan segala tuntutan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang wajib ataupun yang sunnah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi dengan ibadahlah, dengan amalan ibadah, amal soleh lah, ini yang mana dapat kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita semayang, contohnya semayang. Jadi apabila kita takbir, waktu ihram, kita pun mari selalu rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita selesai sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang lagi jauh, lagi beratlah. Kalau sembahyang tu dia rasa jauh dengan Allah Taala, tu ada something wrong. Ada masalah, problem. Di sana ada masalah, problem berlaku kepada diri dia. Masalah, problem. Orang Kelantan panggil masalah, problem berlaku kepada diri dia tadi. Kalau dia sembahyang tu rasa jauh, patutnya dia rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohlah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita kena istiqamah dengan amalan sunat dan perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni perlu beristiqamah dengan amalan sunat dan jangan hanya melepaskan batuk di tangga saja. Kerana dengan amalan sunat inilah sahaja dapat kita menampung pahala dan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kecil kita. Contoh amalan sunat lah. Kita tengok dalam banyak amalan sunat ni, cukup banyak dalam kehidupan kita ni yang diajar oleh Nabi SAW. Ada contohlah, saya nak bagi contohlah. Hak mudah, hak paling mudah. Disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas ufshus salam wa ut'imut ta'am wasilul riham wasallu bil-laili wan nasun niyam, rawahu Ibn Hibban. Wahai manusia, tebarkanlah salam.
Bagi salam tu boleh pahala dah. Sunat dah. Bagi salam assalamualaikum. Kita jawab salam. Waalaikumsalam. Boleh pahala dah. Wa ut'imut ta'am. Bagi makan kepada orang. Orang yang memerlukan. Jadi sekarang tengok dah. Zaman sekarang ni, musim sekarang COVID, orang tak cukup makanan kat siapa, kat daerah putih. Jadi kalau kita tengok macam tu, di musim sekarang kat daerah putih, kadang-kadang ada yang memerlukan makanan dan kadang-kadang sebahagian dia tak perlu banyak dah makanan, tapi dari sudut lain, sewa rumah dia perlukan duit. Sewa rumah dia duk sewa tak bayar lagi 2-3 bulan tertangguh. Banyak macam-macam lah. Bukan hanya makanan sebagainya. Wasilur riham. Kita hubungkan silaturahim antara satu sama lain. Wasallu billahi wan nasu niyam. Dan sembahyang tengah malam sedangkan manusia lain sedang tidur. Sunat sembahyang berqiyamul lail kita bangun. Simple je dah. Simple je sebenarnya ni. Itu di antara. Dan banyak lagi lah amalan-amalan sunat lain yang boleh kita buat, yang boleh menambahkan pahala kita dan juga boleh menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kecil kita. Juga dengan zikir, zikrullah ni. Zikir, apabila sebut zikir ni, itu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan berzikir ni dapat memberi ketenangan kepada hati kita. Memberi ketenangan kepada jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tenteramlah hati kita ini. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, kita kena ada ilmu. Dan ilmu tersebut kita kena beramal. Perlu ada ilmu pengetahuan yang baik. Dengan ilmu itu, kita dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu sajalah kita dapat beza antara baik dan buruk. Kita tengok suatu perkara. Kita buka dalam Facebook ke dalam apa jua media sosial yang berlaku, yang ada dengan kita ini. Yang mana baik kita ambil, yang mana buruk kita tinggalkan. Jadi dengan adanya ilmu ini, maka kita dapat beza hak mana baik dan hak mana buruk. Dan dengan ilmu juga kita dapat mengawal akal fikiran kita daripada terjerumus ke lembah yang tak baik. Kita kawal akal fikiran kita. Dengan ilmu kita, bukan akal tu mengawal ilmu. Tak, ilmu tu kena kawal akal kita. Akal ni ikut dah sekali je. Ikut nafsu dan sebagainya. Jadi apabila ada ilmu, kita tidak mudah terjerumus dengan nafsu kita, tak dapat kawal nafsu kita. Yang kelima, kita kena faham konsep dosa pahala. Jadi konsep dosa pahala ni perlu kita faham secara mendalam. Apakah perbuatan tersebut boleh pahala ke? Adakah dapat dosa ke? Jadi apabila kita dapat membezakan antara dosa dan pahala ini, maka kita tidak akan terjerumus, tak akan buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dapat membezakan antara dosa dan pahala ini, maka kita tidak salah guna gadget-gadget yang ada. Teknologi yang ada, kita tak salah guna. Apabila kita tahu konsep dosa pahala ini, maka kita tidak akan melihat perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya. Yang keenam, kita kena muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ke mana hala tuju kita ini? Sama ada kita hala tuju kita atas dunia ni ataupun akhirat nanti. Di mana hala tuju kita? Adakah kita ni termasuk sebagai calon ahli syurga atau sebaliknya? Ataupun ke arah calon neraka? Na'uzubillah min zalik. Sebab itulah kita kena persiapkan diri kita ini dengan memperbanyakkan amal soleh dan bekalan-bekalan yang boleh untuk kita bawa di akhirat nanti. Biar kita ni, mati kita ni dalam husnul khatimah. Jangan kita mati dalam su'ul khatimah. Ini kita minta jauh lah. Biar kita ni persiapkan bekalan-bekalan. Supaya kita nak pergi berjalan lah, nak pergi musafir. Nak pergi melancong ke mana-mana. Tapi sekarang tak boleh dah nak pergi melancong. COVID ni. Nantilah apabila boleh. Ini ada 2 dos dah. Yang diumumkan oleh PM boleh pergi melancong dan sebagainya. Dululah dah. Walaupun diberi dia kelonggaran. Tapi sekarang ni, kes semakin walaupun turun sikit hari ni, tapi masih lagi tinggi lah. Sabar dululah nak pergi berjalan tu dah. Jadi biasanya kalau kita pergi berjalan ni, kita bawa bekal lah. Bawa bekal makanan, pakaian, duit terutamanya penting sekali. Jadi bekalan-bekalan inilah kita bawa pergi berjalan. Jadi begitulah kita nak pergi berjalan ke akhirat nanti, ada bekalan-bekalan untuk kita bawa, iaitu amal soleh yang kita bawa bekal nanti. Jadi itulah saja untuk pusingan kedua ini.
maka saya serahkan kembali kepada moderator. Wallahu ta'ala. Ya. Ya, sidang penonton yang dirahmati Allah. Pusingan pertama telah selesai. Pusingan kedua pun telah selesai. Maka sampailah sekarang kita masuk ke pusingan yang ketiga, yakni pusingan yang terakhir. Kerana masa pun amat mencemburui kita. Sekejap je masa berjalan ya. Okey, berbalik kepada panel yang pertama Dr. Ehsan. Di musim wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ni, rasanya ramai yang terkesan. Terkesan dengan keadaan ini. Tak dibenarkan pergi sekolah, nak pergi ke masjid surau pun tak dibenarkan, nak pergi ke shopping komplek pun tak dibenarkan. Kalau dibenarkan pun hanya beberapa bilangan yang ditetapkan sahaja. Apatah lagi kena mengikut SOP yang ditetapkan. Ya. Jadi kita ni terhad, pergerakan kita ni terhad. Jadi maksudnya anak-anak sekolah, anak-anak murid ni 100% berada di rumah. Berada di rumah. Jadi apakah tanggungjawab anak-anak murid ni terhadap ibu bapa mereka di rumah dan juga kepada guru masa PDPR. Pembelajaran di rumah ni. Nak tak nak pun semua kena aku dengan perintah kawalan pergerakan ini. Tafadhal. Muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, dan pelajar sekalian. Berhubung dengan soalan yang kemukakan oleh moderator tadi, jawapannya mudah sahaja, iaitu birrul walidain, birrul mudarrisin. Mana buat baik. Kita kena tetap buat baik. Slogan kita berbuat baik kepada ibu bapa, kepada guru-guru. Cuma apa buktinya kita buat baik? Itu masalahnya. Buat baik cakap mudah, tapi apa bukti? Ada seorang pemuda dia tanya guru dia. Saya nak tanya tuan guru, adakah saya ni dikira orang berbuat baik kepada kedua ibu bapa saya? Dia tanya soalan. Dia nak tahu, dia takut dia tak buat baik kepada kedua ibu bapa dia. Jadi mudah je guru ni jawab. Dia kata, kamu doa tak ibu bapa kamu? Sekiranya kamu mendoakan kedua ibu bapa kamu, sentiasa mendoakan kedua-duanya, bermakna kamu telah berbuat baik. Tu. Jadi kita kena ada bukti. Salah satu caranya kita mendoakan ibu bapa kita. Kita selalu mendoakan guru-guru kita ke arah kebaikan, ke arah keredaan Allah dan seumpamanya yang baik-baik kita doakan untuk mereka. Jadi kita buat ke tidak? Jadi tanya diri sendiri, adakah kita telah mendoakan ibu bapa dan guru-guru? Sejak daripada malam ini, kalau masuk tahun baru ni, kita sentiasalah mendoakan kebaikan mereka. Baik, banyaklah cara-cara untuk buat baik ni. Tadi doa. Yang satunya ialah dengan nasihat mereka dan taatkan mereka. Walaupun perkara yang kita tak suka, asalkan tidak bercanggah dengan syarat, wajib kita mendengarnya. Itu hukum. Hukum tak berubah dah. Sama ada kita duduk rumah ke, duduk di mana ke, ada PDPR, ada PKP, tak ada PKP ke, kita mesti taatkan mereka dengan nasihat mereka. Walaupun perkara itu makruh sekalipun sebenarnya. Jangan benda dosa-dosa tak boleh dah. Kita selalu mendengar nasihat mereka, ikut cakap mereka. Dan jangan guriskan hati mereka. Cuba sedaya upaya tidak mengguriskan hati mereka. Sebab tu selalu minta maaf. Takut-takut kita ni mengguriskan hati-hati mereka. Kita tidak tahu hati-hati orang kan. Ya, kita cuba sedaya upaya dan selalu minta maaf. Takut-takut mengguriskan hati kedua ibu bapa kita. Selalu senantiasa berhubung dengan mereka. Dan sekali-kali jangan derhaka. Sekali-kali jangan derhaka. Kalau nyatakan dalam Quran, fala takul lahum uffin. Selain Allah gabungkan menyembah Allah, digabungkan selepas itu dengan wabil walidaini ihsana. Sebelum itu alla ta'budu illa iyyah. Kamu kena sembah Allah, tak ada Tuhan lain dah. Dan Allah sambung lepas itu terus berkait rapat dengan kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan ayat seterusnya, fala takul lahum uffin. Kamu kata pun tak boleh. Apatah lagi kalau tampar dia, kalau kata yang kesat ke, kalau menjawab ke, apatah lagi. Kata pun tak boleh. Tuhan marah dah. Ini panggil kias aula lah. Kalau kita belajar usul fiqh. Mana lebih, yang kata yang lebih berat lagi tak boleh. Sebab kata pun tak boleh. Banyak sekali kita menderhakai mereka.
Tengok, akibat buruk mendahului ibu bapa ni, kisah Jurayj. Kenal kisah Jurayj? Kisah Jurayj ni kisah yang nanti baby ni dia boleh bercakap. Baby ni adatnya mana boleh cakap, tapi boleh bercakap. Kalau kisah Jurayj ini, dia ada 2-3 kisah dalam Islam lah. Mana baby boleh bercakap, kisah Jurayj, kisah Nabi Isa, kisah Ashabul Ukhdud, yang perempuan, seorang ibu yang bawa anak tu kan, nak terjun tak nak terjun, nak terjun tak nak terjun. Tiba-tiba anak dia kata, terjun mak, kita berjalan jalan yang benar. Malu terjun lah mak dalam api. Kisah seterusnya kisah seorang ibu juga sedang menyusu anak dia. Tiba-tiba datang orang berkuda ni, berkenderaan, orang yang hebat, berpakaian hebat indahnya. Lalu ibu dia kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anakku seperti dia. Tiba-tiba anak tu lepas menyusu tu, lepas daripada menyusu, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, jangan jadikan aku seperti dia. Dia lawan balik kata-kata ibu dia. Terkejut ibu dia. Anak dia kata begitu. Tak lama kemudian datang seorang yang lain yang tak senonoh pakaian dia. Mak dia pun doa, ya Allah ya Tuhanku, jangan jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba baby yang menyusu ni, lepas menyusu itu, dia pun doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku seperti dia. Terbalik pula. Rupa-rupanya yang tadi jahat, yang ini orang baik. Sekarang kita tengok kisah Jurayj. Jadi dia seorang abid, seorang yang beramal ibadah, duduk dalam tempat amal ibadahnya. Dia suka sembahyang, dia suka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datangnya ibu, pada hari tamu datang ibu dia tengah sembahyang. Ibu dia panggil. Lalu dia kata, ya Rabbi ummi wa salati. Aku ni sembahyang tapi mak aku mari macam mana ni? Dia terus sembahyang. Lalu mak dia balik. Esok mak dia datang lagi sekali. Dia sembahyang juga. Tengah sembahyang, ya Rabbi ummi wa salati. Ya Tuhanku, mak aku ke sembahyang aku ni macam mana? Tapi dia terus sembahyang, dia pilih sembahyang dia. Kali ketiga, hari yang ketiga, mak dia datang. Panggil Jurayj, mana Jurayj? Jurayj tengah sembahyang juga. Ya Rabbi ummi wa salati. Mak aku ataupun sembahyang aku, ya Allah. Tapi dia teruskan juga sembahyang. Tengok, dia terus sembahyang. Jadi mak dia kali ketiga, bila dah 3 kali ni, mak dia kata apa? Mak dia pun kata, la ya Allah, Allahumma. Mak dia kata, la tumitu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau matikan dia sehingga dia melihat, dia bertemu dengan wajah-wajah orang zina, penzina, orang jahat-jahat, perempuan yang jalang. Mak dia doa begitu je sebab sedih. Terasa hati mak ni. Padahal Jurayj dia setengah sembahyang. Jadi berlaku sungguh apa yang mak dia doakan itu. Dia tak jauh tempat dia itu. Orang-orang Bani Israel lah. Dia cerita pasal Jurayj, kehebatan Jurayj ni. Tak ada siapa yang boleh goda dia. Ada seorang perempuan zina, perempuan jahat ni. Dia berjanji. Dia yakin boleh goda Jurayj. Dia boleh goda Jurayj. Lalu dia pergilah. Dia pergi goda, tak boleh nak goda. Memang Jurayj ni seorang yang soleh sungguh lah. Seorang yang baik sungguh. Jadi oleh kerana dia ni marah sangat kepada Jurayj, tak nak bersama dengan dia ni, tak nak buat jahat dengan dia, dia pergi buat jahat dengan seorang pengembala kambing di tempat itu. Sehingga mengandung dan melahirkan anak. Bila melahirkan anak, dia pun isytihar, inilah anak Jurayj. Jadi penduduk tempat dia pun pergi tempat Jurayj ramai-ramai, pergi musnahkan bangunan ataupun rumah ibadah Jurayj dan pukul Jurayj ni. Jurayj pun tanya, kenapa kamu buat begini pada aku? Kenapa kamu hancurkan rumah ibadah aku? Dia kata, ni kamu telah berzina dengan perempuan ni sampai ada anak. Bawa bagi anak sini. Lalu mereka bawa anak. Jurayj pun minta izin sembahyang dulu. Lepas sembahyang, Jurayj pun tekan pusat budak tu. Dia tanya, siapa ayah engkau? Tiba-tiba baby tu, bayi tu bercakap. Dia kata ayah dia, pengembala kambing. Jadi terkejutlah orang ramainya bahawa Jurayj sebenarnya benar. Cuma nak bagi tahu di sini ni, fitnah berlaku tu punca kenapa? Kerana dia tak sahut ibunya. Ibunya berasa hati sampai tahap tu. Kita dengan ibu ni kena jaga dan jangan terhaka dengan dia. Maka kita kena sentiasa mentaati dia sehingga menyebabkan berlaku fitnah pada Jurayj itu. Ini kisah bayi yang boleh bercakap ketika masih dalam buayan dia. Saya sebut tadi ada beberapa kisah Jurayj ini, kisah Nabi Isa, kisah Ashabul Ukhdud dan juga kisah seorang bayi sedang menyusu, kemudian lalu orang yang baik dan orang yang jahat. Seterusnya, sedang penonton sekalian, kita mesti berkhidmat pada mereka. Berkhidmat kata mereka. Satu ketika Nabi sedang naik tangga, Nabi kata amin. 3 kali Nabi kata amin. Rupa-rupanya apa yang berlaku ni, rupanya doa Jibril, dia doa kan Nabi kata amin tu,
Antara doa-doanya ialah Jibril kata, celakalah bagi siapa yang sempat bersama dengan kedua ibu bapanya di usia tua mereka tetapi gagal masuk syurga dengan sebab mereka. Sebab tak berkhidmat, tidak membantu kedua ibu bapanya ketika di usia tua mereka. Tengok pentingnya kita kena berkhidmat, berjasa kepada mereka. Yang terakhir sekali, dan betul sekalian, kita kena mengaku bahawa kita ni masih banyak kekurangan, masih banyak kesilapan. Jangan kita angkuh, jangan kita bongkak. Kita kena mengaku. Kalau tak mengaku jadi sombong, jadi masalah lah. Macam mana kita nak berubah? Macam mana kita nak start, nak mula dengan hijrah ini ke arah kebaikan kalau kita tak mengaku kita ada kekurangan. Dalam bab agama ini jangan kita sombong. Orang tegur kita, orang nasihatkan kita, kita kena dengar, khususnya ibu bapa dan guru-guru kita. Saya sudahi juga dengan satu kisah saya lah dengan pelajar saya. Satu ketika saya nak parking motor saya dalam bangunan pejabat saya lah, saya tengok ada seorang pelajar ni, dia tutup dada dia tu dengan tangan dia begini macam dia sedang telefon. Saya kata pelik pelajar ni. Saya suruh pelajar lain sekat budak tu, sekat dia pusing badan tengok baju dia Carlsberg. Dia pakai baju Carlsberg budak ni. Pelajar saya ni. Saya panggil dia mai sini. Saya kata, kenapa pakai baju Carlsberg? Dia kata, kenapa pula Ustaz? Saya pakai je, saya tak minum. Kita bicara ni pasal pakai baju, bukan pasal minum. Pakai baju tak boleh, baju Carlsberg. Saya pakai je Ustaz, saya baik Ustaz, saya tak minum, saya pakai je. Betul lah kau baik, saya kata. Tapi bab pakai baju ni kau tak baik, kau pakai baju Carlsberg. Ni jenama arak ni, bukan jenama biskut, jenama apa ni, jenama arak. Betul lah jenama arak Ustaz, tapi saya tak minum. Saya tak minum. Betul lah kau tak minum, tapi bab pakai ni kau tak baik, saya kata. Ustaz, orang yang tak pakai baju Carlsberg baik sangat ke mereka? Saya kenal mereka semua bukan baik sangat. Orang lain jangan masuk campur. Kita bincang pasal kau, saya kata. Pasal kau ni. Haram pakai baju ni, baju Carlsberg ni. Jenama Carlsberg. Marah apa Ustaz? Saya tak minum Ustaz, saya pakai je. Saya kata, kita bukan bincang pasal minum, bincang pasal pakai. Pakai tak boleh, saya kata. Saya nak marah sangat, saya kata, buka baju ni, buka baju sekarang. Buka baju. Buka baju apa ni? Baju saya Ustaz. Baju kau macam mana? Baju ni haram, tak boleh pakai. Buka baju ni sekarang. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya buka boleh? Ustaz kena bayar? Ustaz kena bayar. Saya nak kalau saya suruh saya buka. Geramnya saya. Masa tu saya nak penampar je. Ikut. Darah pendekar yang mengalir tubuh saya. Saya nak penampar je. Tuan moderator. Ahli panel. Saya nak bagi dia penampar, geram sangat. Tapi takut esok ni timbul isu apa ke tak jadi. Saya ambil tangan saya masuk dalam poket. Berapa harga saya nak keluar? Nak bayar. Aku sanggup bayar kan. Geram sangat, saya bayar. Senang. 200 Ustaz. Tak jadi. Masuk balik lah poket dompet saya. Tak jadi nak bayar. Mahal sangat. Buat apa aku bayar mahal? Lepas tu takkan nak baju harga baju dengan 200 nak bayar duit habis dan duit aku tak ada. Malu juga saya tak ada nak bayar. Kata ambil kat mana duit 200? Dia kata ayah bagi. Betul sungguh ayah bagi. Betul sungguh. Mari nombor telefon ayah. Kena buat apa? Saya nak telefon ayah kamu. Kamu cakap betul ke tidak? Dia bagi nombor telefon. Saya telefon ayah dia. Telefon pakcik sekian-sekian saya daripada universiti teknologi ni. Pasal anak pakcik dia. Kenapanya? Masalah pakcik, anak pakcik ni saya kata dia pakai baju yang tulis Carlsberg, tak boleh pakai pakcik. Baju ni ada arak tu kan. Cuma dia kata dia minta duit ni daripada pakcik ayahnya. Betul sungguh? Kata betul sungguh. Betul sungguh. Oh, kalau gitu dia cakap betul. Cuma tak boleh pakai baju macam ni. Nanti saya pesan kat anak saya jangan pakai kat kampus, dia kata. Saya kata pakcik, baju ni pakcik kalau dah haram, kat mana-mana tak boleh pakai. Bukan setakat kat kampus pakcik. Bagi kat mana ke, kat Amerika, kat Jepun, tak boleh pakai bila dah haram. Jadi inilah pelajar itu. Jenis apa orang Batak Timur dipanggil jenis gong. Tahu jenis gong? Gong, bukan gong. Gong. Gong tu yang bunyi tak tong. Kalau gong orang Cina bunyi macam mana? Tong. Kalau gong orang India tak tu tak. Tu ada kaitan dengan ekonomi tu. Orang Melayu ni berniaga asyik tak untung. Sebab tu bunyi dia tak untung. Orang Cina berniaga asyik untungnya. Kaya-kaya orang Cina sebab tu tong. Orang India dia separuh-separuh. Kalau ada untung, kalau ada rugi. Kalau ada untung, ada rugi. Tu lawak sikit lah. Jadi penghujungnya saya buat satu soalan kuis. Yang ketiga, yang terakhir. Sebutkan 3 kisah bayi yang boleh bercakap dalam sejarah Islam. Sebut 3. Jadi sekadar sekian dulu. Kita balik semula kepada moderator. Sekian, terima kasih.
Ya, sama-sama. Ya, Dr. Ehsan. Baik. Sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Di situ sajalah, tak pandai ada banyak-banyak. Tapi nak pentingnya ialah lagu tu, lirik lagu tersebut. Hijrah, satu permulaan kehidupan ke arah yang lebih baik. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dah berjaya. Teruskan dengan hijrah. Habis tu pula ya, doktor ya. Apa pula matlamat dan pengakhiran hidup kita ni? Sebab ada orang tu dia dah kaya. Ada yang dah kaya tu kaya. Ada yang dah buat banyak ibadat banyak dah. Haji dah pergi dah. Hidup senang lenang. Tapi soalannya, masih perlukah untuk terus berhijrah atau macam mana sebenarnya? Sebab nak tak nak, hidup kita ni perlu diteruskan. Ya, para penonton tak sabar ni nak mendengar. Sila, Dr. Huda. Terima kasih ke Tuan Moderator. Sedap lagu tadi tu. Boleh. Cuma pitching lagi sikit. Tak. Kita buat dia. Okey. Berbalik pada soalan yang ditanya oleh moderator tadi. Masih perlukah untuk terus berhijrah atau macam mana sebenarnya? Jadi ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin al-jihad wan niyyah. Tidak ada lagi hijrah ni selepas daripada pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. 8 Hijrah. Tetapi jihad dan niat yang ada. Jadi walaupun zaman sekarang ni hijrah tersebut sudah tidak ada lagi. 1400 tahun dulu dah berlaku hijrah ni. Jadi umat Islam perlu memahami makna hijrah tu dari pelbagai sudut. Di antara sudut-sudut yang boleh kita fahami, yang pertamanya dari sudut hijrah i'tiqadiyah, iaitu hijrah dari sudut pegangan kita. Jadi hijrah i'tiqadiyah ini bermaksud meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan dan ikatan-ikatan yang tidak selari dengan konsep pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam dilarang mempunyai keyakinan atau kepercayaan yang bercampur dengan kepercayaan yang tidak bercorak ke Islam. Zaman dulu terdapat serangan pemikiran yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memesongkan akidah umat Islam ini. Antaranya seperti fahaman Mu'tazilah, fahaman Jabariyah, Syiah. Dulu sehingga sekarang Syiah itu masih lagi ada. Golongan fahaman Murji'ah dan lain-lain fahaman lagi. Kemudian selepas daripada itu timbul pula ideologi baru seperti sosialis, komunis, kapitalis. Dan di akhir-akhir zaman ini timbul pula ideologi yang baru pula, iaitu dari sudut fahaman liberal, plural, kesatuan agama, hak asasi manusia, hak asasi binatang pun ada sekarang ini sekularisme, Islam liberal dan sebagainya. Jadi semua pemikiran-pemikiran ini perlu kita jauhkan. Ia bercanggah dengan pegangan kita sebagai orang Islam, bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah fikriyah. Itu dari sudut pemikiran kita. Jadi hijrah fikriyah ini bermaksud meninggalkan segala bentuk pola pemikiran yang tidak sesuai dengan cara berfikir yang berbentuk Islam. Jadi umat Islam hendaklah memikirkan segala perbuatan yang dilakukan itu dalam kehidupan mereka itu hendaklah berpandukan kepada kerangka kebenaran Islam yang sebenarnya, tanpa ada unsur-unsur yang menyeleweng daripada Islam itu sendiri. Tidak jumuk dengan Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran sendiri telah menyarankan supaya hamba-Nya berfikir dalam rangka taat kepadanya tanpa ada sebarang penyelewengan berlaku. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kewajipanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab yakni Taurat, maka tidakkah kamu berfikir? Jadi termasuk juga dalam arti kata hijrah dan dari sudut pemikiran ini juga, iaitu pemikiran yang salah dan jumuk terhadap sifat Islam itu sendiri. Contohnya, tawakal tanpa usaha. Ya, bertawakal saja tapi usaha tak ada. Sepatutnya kena bertawakal, di samping tawakal kena ada usaha-usaha. Contohnya lah kita nak puasa. Baca dah. Nak suruh apa SPM boleh 10A. Baca dah, tawakal masuk dalam puasa. Tak jadi, dia kena usaha, kena baca. Barulah dapat keputusan yang cemerlang. Berpegang teguh dengan keramat. Keramat ni lah boleh ni. Itu dilarang. Percaya kepada bomo-bomo. Percaya kepada tangkar-tangkar. Tangkar azimat ni boleh ni. Macam-macam dah. Azimat ni, tangkar ni dah. Apa dia? Kayu kokak lah apa dah. Percaya. Ada cerita. Apa ada cerita kayu kokak. Ada seorang pocik tu masa musim haji. Dia pergi Mekah. Dia kat Mekah tu ada satu tempat. Dululah lah ni tak ada dah. Di dekat dengan Mudda'a tu. Sukul Laib. Kuasa abang saya Dr. Isan tahu tempat tu dah. Sukul Laib tu. Dulu lama tu. Zaman saya ada lagi. Lah ni tak ada dah. Sekarang ni. Situ kawasan rumah orang. Petani ramai. Manusia ramai dah. Jadi seorang pocik dari Kedah ni dia belilah kayu kokak dia. Mata cicing dah daripada kayu. Kayu kokak. Apa dia? Bahasa standard dia panggil apa? Kayu apa tu? Kokak dia panggil dah. Kayu kokak ke apa dah. 300 suti. 300 untuk buat mata cicing dia kata. Dia beli. Balik saja ke Malaysia. Balik saja ke Malaysia. Batu tu dia simpan lah. Kayu tu. Dia simpan lah dalam rumah dia. Pada satu hari dia keluar tang. Dia nyapu siapa? Nyapu siapa bawah rumah. Tiba-tiba tepik. Aduh. Kena ketik. Apa kena gigit. Dilipan. Faham kedak tu guna bahasa. Kena gigit oleh lipan. Lipan gigit dia di kaki. Dia menjerit kesakitan. Jadi dia senyum lah. Apabila jerit sakit tu senyum. Senyum. Nampak bekas gigitan ada dua mata. Gigitan apa dia lipan tadi. Dia pun naik atas rumah. Ambil lah kayu kokak tadi. Ambil apa dia. Ibu jari letak di apa dia lelangit. Dia sapu dia kokak. Kemudian sapu di kaki dia. Kena lipat tadi. Sapu-sapu duduk 3 jam. Kau lama kau bekok. Sodah lah. Bapa bekok kaki ni, sudah lah. Comor lagi, bekok lagi, kau bekok. Biru sapa kaki dia. Last kali tak tahan sakit, berdenyuk, nyak ni berdenyuk. Dia pun ambil lah. Minyak apa dia, gamak. Minyak gamak, harga RM5. RM5 satu botol tu, minyak gamak. Ambil jangan sekali sapu saja, duduk sejam, 2 jam, molek-molek ada. Surut kaki dia tadi. Ambil kayu kokak, lepas. Harga 300 je lepas. Harga RM5 tu taruh atas dapur. Untuk sapu. Itulah di antara contoh kepercayaan kepada benda-benda ni. Sebenarnya kaya tu walaupun ada khasiat tapi taklah sampai tahap. Boleh. Kaya kokak simpan dalam rumah boleh hamba atu dah. Begini dan sebagainya. Kita simpan dalam rumah Quran suti pun atu masuk lagi dah. Ni kaya kokak. Dia kata banyaklah. Kelebihan yang direka tu dah. Tak payahlah guna-guna tangkar untuk apa dia? Sebagai untuk sihat apalah yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percaya kepada ajaran sesat yang lain. Ajaran sesat kau seperti ayah ping kau kahah Rasul Melayu kau dan pelbagai lagi lah kepercayaan lain. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah, perasaan kita. Ia bermaksud tidak membiarkan apa bentuk perasaan dan kecenderungan hati kepada perkara-perkara yang tidak benar. Menurut Syekh Qutb dalam kitab dia Ma'anil Fitarih, dia dikenali sebagai uzlah syu'uriyah. Sepatutnya jiwa setiap orang Islam ini menjadi sensitif dan peka terhadap segala bentuk penyelewengan dan kemaksiatan. Benci kepada perkara-perkara buruk, maksiatan yang berlaku tadi. Tidak membenarkan perkara tersebut terus berlaku. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran adalah dia mencegahnya dengan tangan. Qudrah dengan apa dia tangan dia. Ataupun dengan kekuasaannya. Disyarahkan dengan kekuasaan, bukannya tengok orang buat masyarakat pergi katok selalu. Katok kampuk. Pergi pukul dia. Tapi ada kuasa, maksudnya pihak yang berkuasa, yang ada kuasa pergi mencegah dia. Pihak pejabat agama ke apa dan sebagainya. Sekiranya tidak mampu adalah dengan lisan, tegur nasihat dia. Sekiranya tidak mampu lagi adalah memecinnya dengan hati. Itulah selemah-lemah iman kita. Jadi perkara-perkara yang yang tidak benar, perkara kemaksiatan, benda-benda yang kemungkaran ini berlaku, maka perlu kita jauhkan daripada diri kita. Yang keempat, hijrah sulukiyah. Hijrah dari sudut kelakuan, tingkah laku, akhlak kita. Iaitu meninggalkan segala bentuk tindakan atau tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak agama. Contohnya, hijrah dari perangai yang jahat kepada perangai yang baik. Hijrah daripada sifat mazmumah, sifat yang keji ni, seperti hasad dengki, sombong diri, ujub, riak, takabur dan lain-lain sifat mazmumah yang lain, kita ubah, pindahkan, hijrahkan kepada sifat yang terpuji, sifat yang mahmudah, seperti sifat baik, amanah, jujur, rendah diri, tawaduk dan sebagainya. Jadi itulah hijrah dari sudut kelakuan akhlak kita yang perlu kita hijrahkan daripada diri kita. Biarlah kita ini menjadi orang yang mana ada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Yang kelima, hijrah badaniah dari sudut fizikal kita. Hijrah berbentuk fizikal ni, itu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, daerah ke daerah yang lain dan negeri-negeri yang lain. Jadi ada sebahagian ulama dia membagikan hijrah badaniah ni kepada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan pertama hijrah daripada negeri orang kafir ke negeri orang Islam. Jadi hijrah ni pada asalnya wajib, tapi atas keadaan situasi sesebuah tempat ataupun orang Islam, kedudukan orang Islam itu berada di negara orang kafir, negara orang bukan Islam ini, yang mana sekiranya tidak ditindas, masih lagi boleh untuk duduk. Sekiranya ditindas, tak boleh lagi mengamalkan Islam dan sebagainya. Sebagainya disebut Syekh Nazir Hamad dalam kitab Dirasah Fiqhiyah, kata wajib orang Islam itu kena keluar. Tapi kalau tidak ditindas, boleh lagi walaupun masih lagi dalam rumah sendiri, itu masih kekal di negeri dia tadi. Yang kedua, hijrah dari badaniah ini dari sudut hijrah berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain untuk mendalam ilmu, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Kita pergi duduk Terengganu, pergi ke Kuala Lumpur ataupun Malaysia, pergi ke UK ke apa, tak kira lah. Ilmu apa yang kita cari, sama ada ilmu-ilmu syarak ataupun ilmu dunia yang lain. Semua itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terikat dengan ilmu agama saja kita pergi. Kita pergi belajar menuntut ilmu ke mana-mana negara, ke mana-mana tempat. Dan sampai itu, ilmu dunia juga, sains, matematik, engineering, kedoktoran pun sama, tetap dikira sebagai kita hijrah, berpindah daripada tempat kita ke tempat yang lain. Yang ketiga, hijrah badaniah ini ialah hijrah untuk cari nafkah, pekerjaan. Kalaulah tempat kita ni tak ada, dengan kelayakan yang kita ada ni, kena pergi ke Lumpur. Kena pergi ke Lumpur. Maka kita pergi ke Lumpur. Kuala Lumpur lah, ke Lumpur bahasa linding dah. Pergi Kuala Lumpur untuk cari dengan bidang yang kita ada. Itu pergi cari nafkah ataupun pekerjaan. Jadi ketiga-tiga itulah termasuk dalam kategori hijrah badaniah, hijrah dari sudut berpindah daripada tempat ke satu tempat yang lain, dari sudut fizikal dia. Jadi itulah kelima-lima hijrah yang mana yang boleh kita lakukan untuk masa sekarang ini, moderator. Itu saja untuk kali ini. Serah kembali kepada Tuan Moderator. Ya, terima kasih Dr. Huda, ya. Penerangan yang sangat jelas dan panjang lebar. Ramai yang teruja nampaknya. Jadi 3 pusingan telah pun selesai. Maka sampailah kita kepada rumusan.
ataupun kesimpulan yang dapat dibuat daripada perbincangan kita tadi. Kepada Dr. Ehsan, ya, Dr. Ehsan, ya, cekupas dalam masa 2 hingga 3 minit, apakah yang dapat diambil kesimpulan daripada perbincangan tadi? Boleh, sila, Doktor. Sila. Saya ambil kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, nafsuka imma syaghaltaha bil haq wa illa syaghalatka bil batil. Dia kata diri kita ni sama ada dua. Kalau kita tak sibukkan diri kita dengan perkara kebaikan, diri kita sendiri akan sibukkan kita dengan perkara kebatilan. Jadi kalau kita tidak penuhi masa-masa kita ni, dan masuk tahun baru ni, masa-masa kita tak tahu kita akan ada masa banyak mana lagi masa kita tidak tahu, Allah saja yang tahu. Kalau kita tak isi dengan perkara kebaikan, dengan amal ibadah, dengan belajar, dengan berkhidmat, berjasa kepada ibu bapa, dengan guru, jadi diri kita akan isi kita dalam perkara yang tak baik. Tengok TV, main handphone, main game, pergi mana-mana, buat perkara lain lah. Jadi kalau kita sibuk duk basuh pinggan contohnya, bila nak main game? Sibuk baca buku. Bila kita nak pergi nak tengok TV? Jadi kita kena latih diri kita sibuk dengan perkara yang baik. Perkara yang positif lah. Kalau tidak, memang diri kita ni akan bawa kita perkara yang negatif. Jadi berhubung dengan hijrah ini, hijrah badani, hijrah ada dua jenis. Hijrah badaniyah, hijrah maknawiyah. Hijrah badaniyah yang ahli panel kedua tadi, Dr. Huda telah sebut, telah kupas satu persatu. Perpindahan yang berlaku dan macam-macam lagi. Baki lagi bagi kita ni hijrah maknawiyah. Yang Nabi sebut dalam hadisnya. Al-Muslim man salima muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahallah. Orang Muslim ialah orang Islam yang selamat daripada lidah dia dan tangan dia. Wal muhajir, orang yang hijrah itu ialah orang yang berhijrah daripada apa yang Allah larang. Ya, sekarang kita kena jangan sibukkan diri kita dengan perkara apa yang Allah larang. Sibukkan dengan apa yang Allah suruh, apa yang Allah suka. Maka dengan cara itu, kita telah termasuk golongan yang berhijrah. Golongan yang istimewa. Golongan hijrah yang golongan hebat ni. Golongan muhajir bukan cacalan orang. Golongan yang disebut dalam Quran. Golongan muhajirin. Ansar lagi. Ansar yang itu golongan yang kedua yang menyambut mereka. Golongan muhajirin. High class pun. Jadi kita walaupun tak sama dengan mereka, kita tiru mereka. Tashabbahu wa lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah mereka. Kan dalam peniruan kita kepada orang yang soleh ni akan ada kejayaan bagi kita. Wallahu a'lam. Minta maaf kalau terkasar bahasa, tergurih hati, tersalah kata, minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Syukran, ya. Jazakallahu khair al-jazak. Okey, seterusnya Dr. Huda, ya, ada apa-apa yang nak ditambah ke sebarang 2-3 minit? Boleh tambah sikit. Ya. Okey. Jadi sebelum saya buat kesimpulan, soalan bonus saya nak bagi satu soalan bonus kepada adik-adik pelajar sekalian. Jadi soalannya berbunyi, apakah iktibar yang pertama daripada peristiwa hijrah yang telah disebutkan oleh saya tadi, di awal tadi? Ulang suara. Apakah iktibar ataupun pengajaran yang pertama sekali daripada peristiwa hijrah yang telah saya sebutkan tadi? Itu soalan bonus kepada adik pelajar sekalian. Jadi berbalik kepada kesimpulan yang mana yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan bagaimana ataupun cara-cara kita nak memulakan perubahan dan berhijrah dalam diri kita ini. Yang pertama, mulalah dengan mengubah diri sendiri supaya kita ni menjadi lebih yakin. Orang lain juga akan lebih yakin dengan diri kita, kerana tidak mungkin jika kita mahu mengajak orang lain untuk berubah sedangkan diri kita sendiri tidak memulakannya dan masih berada pada takut yang lama. Yang kedua, mulakan melakukan perubahan secara perlahan. Tidak dinafikan sememangnya sukar untuk terus berubah dalam masa yang singkat atau dalam tempoh sekelip mata sahaja. Jika ia dilakukan secara perlahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat berubah seperti apa yang kita inginkan. Walaupun perlahan, kita akan dapat mengalami perubahan yang besar dalam diri kita. Ketiga, lakukan perubahan pada masa sekarang juga. Dan jangan tertangguh.
untuk tempoh yang lebih lama lagi. Ini kerana semakin lama bertangguh, ia akan menjadi semakin malas dan semakin susah untuk melakukannya. Perkara yang kecil akan menjadi lebih besar jika ia terus dibiarkan. Jadi, ambillah masa yang ada sekarang untuk berubah dan mendapat hasil yang baik pada masa yang akan datang. Keempat, berusaha untuk berubah dengan niat yang ikhlas dan lakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kita perlu memaksa diri kita untuk berubah dengan sepenuh hati. Jika diri kita tidak dipaksa, kita seolah-olah memanjakan diri kita untuk berubah. Nafsu kita juga akan menjadi semakin degil jika kita tidak dipaksa. Kawal nafsu kita dan jangan biarkan ia mengawal diri kita. Kelima, apabila berjaya melakukan perubahan diri, maka kita perlu mengulanginya perubahan itu sehingga ia menjadi sebati dengan diri kita. Jika perubahan itu hanya dibiarkan begitu saja, kita hanya akan berjaya untuk berubah seketika sahaja. Jadi itu sekadar dulu untuk kali ini. Nah, itulah saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan kita dapat iktibar ambil pengajaran daripada peristiwa hijrah yang berlaku itu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Hijrah, nak ke tak nak? Tepuk dada, tanya iman kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Syukran jazakallahu khairan kathira. Para penonton yang dirahmati Allah, jelaslah kalau merujuk kepada nak ke tak nak tadi, bolehlah kita katakan siapa yang nak keredaan Allah, maka pilih ya, dan amalkan apa yang disuruh. Dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam, itu apa? Iaitu kitabullah dan sunnatu nabiyhi. Kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Ya, yang menjadi panduan, yang menjadi rujukan, yang menjadi pedoman kita sehinggalah hari akhirat nanti. Oleh itu, maka berakhirlah forum kita pada malam ini. Sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Dr. Ehsan dan juga Dr. Huda. Jazakumullahu khair al-jaza. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada pengurusi majlis, dengarlah pantun saya ini. Para penonton yang dihormati, jadikan ini sebagai bekalan. Forum santai berakhir di sini. Semoga ianya menjadi pedoman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Moderator dan ahli-ahli panel atas perkongsian idea yang sungguh mantap pada malam ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Sebelum tirai berlabuh, sekali lagi ingin memaklumkan kepada para penonton, forum kita pada malam ini akan ada soalan kuis terbuka kepada semua murid SMKA Mahat Hamidiah pada link kuisis yang akan diberikan. Selain itu, para penonton diingatkan juga agar mengisi kehadiran pada pautan yang dikongsi beserta pertandingan mencipta slogan hijrah pada borang penilaian. Penyertaan anda sangat dihargai. Untuk makluman rakan pintar soleh semua, pemenang yang dapat menjawab soalan bonus menerima hadiah Xiaomi Smart Speaker with Google Assist. Seperti yang tertera pada skrin. Saya mewakili jawatan kuasa penganjur ingin merakamkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada guru-guru, para ibu bapa, semua rakan yang menonton serta semua pihak yang terlibat menjayakan forum kita pada malam ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Semoga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan anda ada salah dan silap sepanjang mengacarkan majlis ini. Pergi ke dusun, memetik kelapa, kelapa muda, si kelapa Bali. Jari dusun, maaf dipinta, panjang usia, bersua kembali. Marilah sama-sama kita akhiri majlis forum pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As.
Majlis bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.